selamat pagi, salam sejahtera semua. Baik, hari ini kita teruskan untuk bab 7, respirasi sel. Okey, sebelum ni kita sudah tengok respirasi sel ni ada dua jenis, iaitu aerob dan anaerob. Okey. So hari ini kita sambung untuk fermentasi ataupun fermentation. Fermentation ni adalah sebahagian daripada respirasi anaerob. Okey, apa itu respirasi anaerob? Respirasi anaerob adalah proses penguraian glukosa yang tidak lengkap dalam keadaan oksigen yang terhad ataupun tanpa oksigen. So, samalah macam fermentasi ya. Okey, fermentasi dia bermula dengan glikolisis, sama juga ya. Okey, glikolisis berlaku di mana? Masih ingat? Okey, glikolisis dia berlaku di dalam sitoplasma. Okey. Semasa proses glikolisis, glukosa akan ditukarkan kepada pyruvate. Okey, pyruvate ni adalah molekul 3 karbon, manakala glukosa adalah molekul 6 karbon. So, satu molekul glukosa akan membentuk 2 molekul pyruvate. Okey. So, pyruvate ni dia akan melalui fermentasi alkohol ataupun fermentasi asid laktik. Okey. Okey, so hari ini kita akan tengok fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Apa yang perlu kita faham, sebelum berlaku proses fermentasi alkohol ataupun asid laktik, glikolisis berlaku. Maksudnya glukosa tu ditukarkan dulu kepada pyruvate. Okey, kita tengok fermentasi alkohol. Di dalam fermentasi alkohol, glukos, glukos memang persamaan ni ditulis glukos lah, tapi sebenarnya glukos ni ditukarkan terlebih dahulu kepada pyruvate. Okay? So, glukos akan menghasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Okay? Tenaga yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol adalah 210 kJ berbanding dengan kalau respirasi aerob 2898 kJ, kan? Okey, so maksudnya respirasi aerob ni dia akan menghasilkan tenaga yang lebih sedikit berbanding dengan respirasi aerob. Okey. Okey, so aplikasi fermentasi alkohol ni kita boleh tengok di dalam yeast. Okey, yeast ni dia menjalankan respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Okey. Okey, so yeast ni biasa digunakan untuk membuat roti dalam industri pembuatan roti yang berkaitan dengan roti lah. Kenapa kita guna yeast? Sebab fermentasi yeast tu dia akan menghasilkan karbon dioksida, kan? Okey, so karbon dioksida ni akan menaikkan adunan dough tadi ataupun adunan roti tadi tu, sebab dia akan kasi kembang lah kita punya roti tu, kan. So maksudnya kenapa roti kita tu kembang? Sebab ada karbon dioksida. Karbon dioksida tu yang mengembangkan roti kita. Kan biasa kalau roti tu, cuba ambil roti, cuba kamu paling mudah nampak kalau roti sandwich tu, kan, bila kita tekan-tekan dia akan jadi leper. So bila masa kita tekan tu, karbon dioksida tu keluar. Jadi dia tidak kembang sudah, kan? Okey, kemudian etanol yang dihasilkan daripada fermentasi alkohol ni digunakan untuk membuat minuman beralkohol seperti bir dan wine. Okey. Okey, kemudian dalam tumbuhan pula fermentasi alkohol ni kita boleh lihat pada pokok padi. Padi kan yang ditanam di sawah padi. Padi ni kan ada dua, padi bukit dengan padi sawah. Okey, kalau padi sawah tu di dalam lumpur tu sebenarnya kurang oksigen, kan? Jadi kenapa padi tu dia boleh hidup di dalam keadaan yang kurang oksigen di dalam lumpur tu? Sebab padi ni dia mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol. So maksudnya di dalam lumpur tu berlaku respirasi anaerob ataupun berlaku fermentasi alkohol. So alkohol ataupun etanol yang dihasilkan tu dia sebenarnya bertoksik kepada sel tumbuhan, tapi padi ni dia punya toleransi terhadap etanol tu tinggi, kan? Kenapa dia boleh beradaptasi dengan etanol tu? Sebab
padi dia menghasilkan enzim dehydrogenase. Okay? Dehydrogenase ni dia akan menukarkan etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksit. Sebab tu padi dia boleh tahan untuk hidup dalam keadaan yang berlumpur tu, walaupun respirasi yang berlaku adalah respirasi anaerob. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok fermentasi asid laktik. Okey. Fermentasi asid laktik sama juga glukosa akan ditukarkan kepada asid laktik dan tenaga. Sekali lagi cikgu ingatkan glukosa ni sebenarnya sudah melalui proses glycolysis di sitoplasma di mana glukosa ditukarkan kepada pyruvate. Okey. Okey. Fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik ni kita boleh tengok pada bakteria Lactobacillus. Okey. Bakteria Lactobacillus ni digunakan dalam penghasilan dadih dan juga yogurt. Dadih ataupun yogurt di mana Lactobacillus akan menukarkan laktosa. Tahu kan laktosa? Laktosa tu adalah karbohidrat ataupun gula yang ada di dalam susu. So, Lactobacillus akan menukarkan laktosa kepada asid laktik. Okey. Kemudian asid laktik ni dia asid laktik ni dia asid. So bila asid dia akan ada rasa masam. Okay, sebab tu dadih ataupun yogurt tu dia ada rasa masam. Asid laktik ni dia akan menggumpalkan kesin. Kesin ni adalah protein susu. Okey, menggumpalkan kesin jadilah yogurt ataupun dadih. Okey. Samalah juga dalam Vitagen. Itu pun menggunakan lactobacillus. Okey, kemudian kita tengok sel otot manusia. Sel otot manusia. Okey, sel otot kita menjalankan fermentasi asid laktik semasa kita melakukan aktiviti cergas. Contohnya semasa kita bersukan. Okey, masa sukan orang lari-lari semua tu selalu cramp kan? Okey, kenapa boleh cramp tu? Okey. Itu adalah fermentasi asid laktik ya. Okay. Semasa kita melakukan aktiviti cergas, kita akan mengalami hutang oksigen. Hutang oksigen tu apa? Okey. Semasa kita beraktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen adalah lebih tinggi daripada kadar bekalan oksigen yang kita dapat. Okey. Okey, cuba tengok graf ni. Okey, ini adalah paksi Y ni adalah pengambilan oksigen. Okey, ini ialah oksigen yang kita ambil semasa bersenam ataupun semasa aktiviti cergas. So, oksigen yang kita dapat tu sampai sini. Tetapi penggunaan oksigen macam ni. Ini penggunaan oksigen, keperluan oksigen kita. So, ini di sini maksudnya kita kekurangan oksigen. So, ini ialah hutang oksigen. Okey? Ini adalah hutang oksigen. Okey, hutang oksigen tu keadaan di mana otot kita kekurangan oksigen. So, kekurangan oksigen tu ini. Ini ialah hutang oksigen. Okey. So, di dalam keadaan yang kurang oksigen itu, respirasi tetap berlaku. Okey. Respirasi tetap berlaku, tetapi respirasi itu akan menghasilkan hanya 2 ATP. 2 ATP ataupun bersamaan dengan 150 kilojoule tenaga. Okey. Dan juga akan menghasilkan asid laktik. Okey. Asid laktik tu dia akan dihasilkan sampai satu tahap ataupun sampai satu kepekatan yang akan menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. So, kenapa kita boleh kejang semasa aktiviti cergas tu? Sebab penghasilan asid laktik yang tinggi. Dan kadar penghasilan asid laktik ini adalah berbeza daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Okay? Sebab tu ada orang cramp, ada orang tidak cramp. Okay. Selepas aktiviti cergas, penggunaan oksigen kita akan berkurang kan? Ni, penggunaan oksigen akan berkurang. Okey. Semasa ini oksigen yang kita dapat, yang kita perolehi, so, kita masih bernafas kan? Kita masih dapat oksigen. Okey, oksigen itu akan digunakan untuk menguraikan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Dan masa ini cuba tengok sini. Ini masa ini selepas asid laktik tadi ditukarkan kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Masa ni
bila semua asid laktik tadi sudah diuraikan, masa tu kita dikatakan sudah membayar hutang oksigen. So, hutang oksigen ni sudah dibayar. Apa itu hutang oksigen sudah dibayar? Maksudnya semua asid laktik yang dihasilkan sudah diuraikan kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, boleh ya? Okey, kalau tidak faham nanti ni tanya cikgu ya. Okey. Okey. So, ini adalah persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi. Fermentasi ni dia refer kepada anaerob lah. Okey, proses penguraian glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia. Okey, dua-duanya menggunakan substrat glukos dan menghasilkan ATP. Okay? Okey, lepas tu proses bermula di sitoplasma. Apa proses yang berlaku di sitoplasma? Glycolysis, kan? Okey, di mana glukos ditukarkan kepada pyruvate. Okey, kemudian berlaku dalam yeast, bakteria haiwan dan tumbuhan. Semua yeast, bakteria haiwan dan tumbuhan ni menjalankan respirasi aerob dan fermentasi ataupun anaerob. Okey, kemudian menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP dan last sekali bermula dengan proses glycolysis apabila glukosa ditukarkan kepada pyruvate. Okey, macam biasa bila di dalam exam minta persamaan, kita kena tulis kedua-duanya ataupun respirasi aerob dan fermentasi. Itu mesti ada di depannya ya. Okey. Okey, kemudian ini ialah perbezaan respirasi aerob dengan fermentasi. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi di dalam peperiksaan bila kita buat table, apa yang kita tulis di sebelah kiri dan di sebelah kanan tu dia mesti sama, dia mesti selari, mesti pasal benda yang samalah. Okey, contohnya proses penguraian glukosa aerob ya. Proses penguraian glukosa secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Okey, dia cakap tentang penguraian glukosa dan kehadiran oksigen. So, di sebelah kanan pun kena cakap pasal penguraian glukosa dan kehadiran oksigen. Okay. Kalau fermentasi, penguraian glukosa tidak lengkap tanpa ataupun dengan kehadiran oksigen yang terhad. Okay. Kemudian aerob berlaku dalam sitoplasma dan mitokondrian. Okay. Sitoplasma glycolysis, di mitokondrian pengoksidaan pyruvate, manakala fermentasi hanya berlaku di sitoplasma. Okay. Kemudian respirasi aerob menghasilkan air, manakala fermentasi tidak menghasilkan air. Okay. Okay. Kemudian glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air, manakala fermentasi glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida ataupun asid laktik. Etanol, karbon dioksida ataupun asid laktik. Kalau fermentasi alkohol, dia akan menghasilkan etanol. Kalau fermentasi asid laktik, dia akan menghasilkan asid laktik. Okey. Kemudian satu molekul respirasi aerob, satu molekul glukosa akan menghasilkan 2.898 kilojoule tenaga bersamaan dengan 36 ATP. Dan satu molekul glukosa, kalau fermentasi, satu molekul glukosa akan menghasilkan 210 kilojoule tenaga. Kalau fermentasi alkohol, dan 150 kilojoule tenaga kalau fermentasi asid laktik. Okay, itu adalah perbezaan. So, kiranya kita habis bab respirasi sel. Okay? Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu. Kalau tidak apa-apa, okay. Thank you.